على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وحفظا قويا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kami sekali syukur pada Allah Ta'ala dengan limpahan kurnia yang dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini. Sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang saya muliakan, yang saya kasihi tuan-tuan ahli jawatan kuasa, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seperti biasa, saya ingatkan diri saya terutamanya dan tuan-tuan perempuan untuk sama-sama kita hadirkan niat ikhlas dalam hati kita dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kebaikan kita pada malam ini diberikan pahala daripada Allah Ta'ala. Kerana kebaikan yang dibuat tanpa disertakan niat ikhlas, maka tidak ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga sama-sama kita niat iktikaf, mudah-mudahan juga dapat pahala berada dalam nasib taat kepada Allah Ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung kitab Aujaz Al-Mukhtasarat pada surat yang ke-33. Dahulu kita membahaskan tentang syarat sah salat, dan pada malam ini kita akan sambung berkaitan dengan rukun-rukun salat. فصل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. أركان الصلاة 17: النية وتكبيرة الإحرام والقيام في الفرض للقادر وقراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات وإخراج الحروف من مخارجها. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, fasal rukun-rukun salat ada 17. Niat, takbiratul ihram, berdiri pada salat fardu bagi yang mampu, dan bacaan Al-Fatihah dengan basmalah, semua tasydid dan mengeluarkan huruf daripada makhrajnya. Baik, jadi malam ini kita nak sambung tentang rukun-rukun salat yang ada buku ke surat 33. Kalau saya 33, tuan-tuan mungkin lagi sikit, satu muka atau dua muka ke depan atau belakang. Okay, rukun-rukun salat. Baik, rukun-rukun salat, okay, ada 17. 17 ni sebahagian ulama dikira 17. Ada sebahagian. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia ada 3 qaul, iaitu yang ada 3 qaul dalam bab mengira rukun-rukun salat. Yang pertama 17. Dan dalam kitab yang lain juga nanti mungkin tuan-tuan akan jumpa ustaz ada satu ayat rukun solat ada 14 lagi pula. Satu lagi 13. Dia ada 17, 14, 13. Jadi macam mana boleh terhasil bilangan ada yang berbagai ni? Ada
17, 14, 13. Ada 3. Jadi berlakunya perbezaan bilangan itu kerana cara mereka mengira tentang tumakninah. Jadi kalau yang kata 17, yang 17 ini mereka mengira tumakninah itu berlaku pada 4 tempat dengan satu rukun setiap daripada ini. Maka jumlahnya jadi 17. Yang kata 14, 4 tempat ni dia kira satu rukun, iaitu tumakninah. Jadi rukun tumakninah itu 4 tempat ni dikira satu. Jadi 13 campur 14. Jadi kalau 13 jadi campur dengan 4 tempat ni jadi 17. Jadi yang kata rukun solat ada 13, itu maknanya dia tidak mengira tumakninah sebagai rukun. Yang kira rukun selain daripada tumakninah itu jumlahnya 13. Jadi mereka menganggap mereka mengatakan bahawasanya tumakninah itu adalah yang mengikut rukun. Yang mengikut rukun, dia bukan adalah rukun yang sendiri. Jadi khilaf itu pada kiraan, namun perbuatan solat nanti dibuat sama dia. Perbuatan solat sama dia. Yang kata 17 sama dengan 14, yang kata 14 sama dengan 13, semua sama. Cuma cara mereka mengira rukun-rukun baginya itu, maka berlaku perbezaan. Perbezaan kiraan itu disebabkan berbeza mengira tumakninah. Tumakninah tu apa dia? Nanti kita sebut insya-Allah. Baik, jadi kalau tuan-tuan dengar ataupun belajar sebahagian kitab, mereka kata rukun solat ada 14. Maka tuan-tuan pernah dengar ya? Atau mungkin tuan-tuan dah pernah dengar, atau dia kata 13. Maka semua ini betul. Cuma kerana mereka itu ada cara kira mereka bagi rukun tersebut. Namun bila buat solat nanti perbuatannya sama ya. Tetap ada doanya juga, ada Fatihah dan sebagainya. Okey, baik. Yang pertama rukun solat itu adalah niat. Niat. Jadi niat ini, kalau tuan-tuan ingat dahulu kita dah bahas tentang niat ini apakah ia. Jadi niat itu adalah qasdu syai' muqattarinan bi fa'lihi. Jadi kalau tuan-tuan tengok ta'rif dia ada sebut pada bab wuduk. Kalau saya ni muka surat 20, pokok wuduk tu disebut niat, iaitu qasdu syai' muqattarinan bi fa'lihi. Ini ta'rif ini adalah ta'rif yang disebut oleh Imam Nawawi. Apa maknanya? Iaitu mengqasadkan sesuatu beserta melakukan perbuatan sekalian. Itu maknanya niat. Okay. Jadi niat ini di mana? Bila kita sebut niat, tuan-tuan kena ingat niat itu adalah perbuatan hati. Perbuatan hati. Jadi yang di lidah ni itu namanya lafaz niat. Okay. So niat itu bukan di lidah. Niat itu adalah yang ada dalam hati. Jadi yang lidah ini yang kita sebut talaffuz bin niat, melafazkan dengan niat, dengan melafazkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Lafaz itu adalah sunnah. Tapi yang wajib itu adalah apa? Menghadirkan niat itu dalam hati ketika mula buat perbuatan tersebut. Okay. Jadi kena tahu di mana yang rukun, di mana yang sunnah. Maka lafaz niat ini bukan rukun, ini melafazkan. Contoh sahaja aku solat, dia lafaz, ini bukan rukun, ini sunnah dia. Kalau tak sebut solat. Kerana niat bukan di lidah, niat di hati. Ini
Okay. Jadi macam ni yang dikatakan ni adalah hati, yakni dia menghadirkan dalam hati dia yang ketika itu dia sedang buat perbuatan tersebut. Okay. Jadi kita bahas tentang solat. Maka apakah yang perlu ada ataupun apakah yang wajib kena ada pada niat itu? Ada 3 benda yang kena ada. Jadi 3 benda kena ada dekat niat. Yang pertama, mesti dia kena ada qasad. Qasad ni yakni apa yang dia nak buat. Yakni kalau kita bahagikan mudah, biasa lafaz niat ni apa? Usalli fardha, contoh maghrib, usalli fardhal maghrib, contoh. Okay. Jadi usalli itu qasad dia lah. Qasad dia apa yang nak buat, sembahyang. Itu usalli sahaja, aku solat. Kalau bahasa Arab usalli dia, kalau bahasa Melayu panjang pula dah, sahaja aku solat. Jadi 3 perkataan. Jadi qasad itu adalah yang pertama, mesti dia kena sebut mesti dia kena niat aku solat, sahaja aku solat. Dalam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Arabnya usalli satu. Yang kedua, mesti kena ada, kalau ia adalah sembahyang fardu, maka mesti kena sebut mesti kena niat fardu. Mesti kena niat fardu. Sahaja aku solat fardu aku, maghrib, isyak, apa tu. Dan yang ketiga adalah ta'in, dia tentukan. Tentukan solat dia itu solat apa? Solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke. Maka bila ada 3 ni dalam himpunan niat yang dia buat dalam hati itu, maka solatnya telah pun sah. Adapun tak wajib seorang tu dia niat kerana Allah, ataupun tak wajib dia niat 4 rakaat, 2 rakaat, kalau subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, tak wajib. Kalau dia tak niat macam itu pun, dia hanya niat saja aku solat fardu maghrib je, situ je solat semayang. Sebab sampai situ sahaja yang wajib. Apa tu 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala itu, yakni 3 rakaat dan juga lillahi Ta'ala itu, maka tidak wajib. Kalau makmum cerita lain lah. Kalau makmum bila dia nak niat berjemaah, dia kena niat makmum lah, barulah dia jadi makmum. Ni kita cerita dalam bab kalau dia sembahyang sendiri dulu. Di dalam bab solat berjemaah nanti kita akan ada bab ni lah. Cuma kita sebut yang asasnya kalau orang dia solat sendiri. Maka niat dia adalah sahaja aku solat fardu, sahaja aku solat 1 qasad, 2 fardiyah, mesti kena ada fardu, mesti kena niat fardu. Kalau solat fardu lah. Yang ketiga, mesti kena tentukan fardu apa, solat tu solat fardu apa, maghrib, isyak, maka dia kena tentukan. Maka ada 3 ini memadai. Dan tuan-tuan, ada ramai orang mereka salah faham daripada niat, sehingga mereka ini bila niat mereka bercakap dalam hati, kan? Itu tak betul tu. Niat bukan macam itu. Ataupun mungkin bahasa kata orang sebut monolog. Monolog ni dia bercakap dalam hati. Okay? Jadi bukan niat itu monolog cakap dalam hati, sahaja aku solat fardu umur sampai lillahi ta'ala. Bukan macam itu niat, bukan. Yani bukan tak sah orang buat macam itu, tapi bukanlah yang dikatakan niat itu perlu sampai macam itu. Tak. Niat apa yang kita hadirkan dalam hati kita bagi perbuatan tersebut. Contoh, ni saya ambil botol air, nak bagi faham niat tu tadi. Baik, saya angkat ni saya sebut lah kan, nak bagi tentang faham lah, bukan kena cakap lah. Kemudian saya minum.
Waktu tuan-tuan minum, ada tak tuan-tuan kata kat hati, sekarang ni aku sedang minum air ini sekian-sekian? Ada? Tak perlu perbuatan ini tuan-tuan niat dalam hati aku teguk ni untuk apa? Minum lah. Jadi itulah niatnya. Perlu tak cakap nanti saja aku teguk ni sebab nak minum lagi? Tak perlu. Yang ni contoh, kalau tuan-tuan ambil air bangkit daripada tidur kan? Muka serabai kan? Ambil air kan? Pergi dekat sinki ke apa kan? Ambil air ke kan? Nanti bukan wuduk. Contoh lain. Contoh tuan-tuan ambil air kan? Muka kotor kan? Maka tuan-tuan datangkan air, kemudian tuan-tuan letak air dekat muka. Waktu tuan-tuan buat tu, tuan-tuan niat apa? Buat perbuatan tu dengan niat apa? Bersihkan muka. Ada tuan-tuan sebut, sekarang ni aku buat bersih muka. Ada sebut tak? Tak ada, hitam macam tu je. Itulah niat. Bukan dia duduk cakap dalam hati, oh sekarang ni aku buat benda ni sebab nak bersih. Tak ada. Itu niat. Jadi kenapa kena niat wudu, niat solat? Supaya perbuatan itu dikhususkan. Ini perbuatan untuk apa? Kamu buat ni berdiri nanti ni, kan contoh sembahyang kan? Angkat tangan ni kan? Bukan wajib tangan ni kan? Mula takbir. Takbir itu apa? Azan ke? Sekadar nak sebut takbir ke? Atau nak masuk dalam sembahyang? Jadi bila buat itu, sekarang nak sembahyang. Itu niatnya. Tak perlu cakaplah hati. Jadi tak ada istilah was-was. Okay. Jadi dia lintas dengan cepat je. Sekarang ni buat apa? Itu bahasa formalnya sahaja aku sembahyang. Itu nak bagi mudah faham ya. Jadi bila terangkat takbir kan? Aku solat maghrib, waktu maghrib dah ya. Perbuatan itu waktu tuan-tuan takbir tu nak solat maghrib, itu niatnya. Bukan dia cakap hati. Tapi kalau orang dia cakap lah hati, bukan makna tak sah. Tapi tak perlu sampai ke tahap itu untuk nak pergi kepada rukun niat. Bukan ke tahap seperti itu. Supaya seorang tidak was-was ya. Tunggu nanti takbir Allah bila nak masuk ya. Sebab apa duduk cakap ni ya. Tadi cakap apa, ulang balik ya. Tak okey macam itu lah. Kita nak kena faham niat ni dia senang je kan? Saya buat ni kan, contoh ni botol ni, saya buat gini. Apa yang saya niat dalam hati saya? Nak alihkan dia. Ada tak saya sebut? Sekarang aku alihkan dia. Tak perlu. Bukan niat macam itu kan? Tapi dalam bab lain kita biasa niat okey, tapi ni saya tak niat. Ni saya tak niat, ni terlanggar kan? Selamat terjatuh ni dah. Jadi nak faham ya? Tuan-tuan gelap kaki ke depan, ni apa tu? Berjalan, tu niatnya. Ada tak tuan-tuan langkah? Sekarang ni aku nak jalan. Tak payah. Memang dah niat tuan-tuan buat perbuatan tu untuk apa? Untuk jalan, tu dah niatnya. Jadi nak bagi faham niat. Jadi sebahagian orang dia ajar anak-anak murid dia, bila nak niat kena sebut. Ini tidak betul. Kerana niat itu dalam hati. Yang ini dihadirkan apa dia nak buat tu, dihadirkan dalam hati dia. Macam itu. Adapun melafazkan niat usolli fardhu zuhri contoh. Ini ulama nak ajar supaya apa? Supaya dengan kerana talafuz niat, melafazkan niat ini dalam mazhab Syafi'i dia sunnah. Maka melafazkan itu adalah untuk nak menguatkan hati yang nanti dia takbir dia buat sembahyang. Tapi andai orang dia tak lafazkan niat, melafazkan niat, bukan dia tak niat, dia tak melafazkan, tak bercakap niat tu. Bukan kita kata tak niat, kena niat.
Tapi melafazkan niat, yakni menzahirkan niat itu dengan ucapan lidah dia, maka itu bukan rukun, itu sunnah saja. Kadang kita dalam selain daripada solat wudu biasa je kita buat, tak perlu kita bercakap dalam hati nak buat itu buat ini, kan? Itu niat kita, kan? Niat nak selingkuh kita. Sekarang ni aku nak ke kanan, tak perlu tuan-tuan, tak pergi ya. Waktu niat tu apa, pusing tu tak apa, nak ke kanan tu niat ni. Jadi supaya seorang dia tidak was-was bagi hati dia, sekadar lalukan, kita nak buat apa dekat hati kita, hadirkan ni, maka itulah niat. Okay. Baik, kemudian niat ini tuan dalam sembahyang, bila waktu niat, tu dia kena tahu, maknanya bila mula niat tu, ketika bila nak kena niat, pada melafazkan takbiratul ihram itu, daripada alif tu kalimah Allah sampailah lafaz ra akbar tadi itu, dalam tempoh ini kena hadirkan niat. Sebab kita dah sebut takrif niat apa, qasdus syai', qasadkan sesuatu, muqtarinan bi fi'li, serta dengan perbuatannya. Kena serta sekali. Dia tak boleh niat awal, kan? Waktu tuan-tuan berjalan dan niat siap-siap, kemudian angkat takbir, waktu takbir tak niat apa, tak boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh macam ini, sebab dia tidak berseiringan dengan perbuatan tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, niat itu mesti dibuat berseiringan dengan perbuatan dia. Yang ini mula dengan takbir perbuatan, yang ini rukun perbuatan mula dengan takbir, dengan lafaz takbir, lafaz takbir. Baik. Jadi bila kita nak kena niat, waktu kita lafazkan Allahu Akbar, dalam tempoh tadi hadirkan niat dalam hati kita yang kita nak buat apa. Nak sembahyang waktu maghrib, tu je. Okay. Adapun niat kerana Allah Ta'ala itu jangan tuan-tuan tinggal, walaupun di muka rukun, kerana di sana disyarat sah dengan syarat diberikan pahala. Syarat sah memang tak payah niat kerana Allah, sah. Niat apa? Jatuh matahari dulu tak mampu jelas. Baik, kita semayang kan yang buat puasa. Okey, baik. Dua soalan dia tanya. Niat puasa waktu malam, tapi kita tak buat puasa lagi. Jadi kat sana setiap tempat, setiap bab itu dia ada bahasan dia. Jadi kita sebut tempoh niat waktu semayang bila, waktu takbir tadi. Jadi tempoh niat puasa bila? Waktu malam tu waktunya bila? Lepas maghrib sampai subuh. Jadi bila-bila waktu ni boleh niat, tak ada masalah. Dan dengan sekalipun dia tidur lepas dia niat, adakah dengan tidur itu membatalkan niat dia yang dia telah niat? Tak. Dia telah niat dan dia tidak menafikan niat yang dia dah niat. Ya, walaupun dia tidur, maka itu tidak memutuskan niat yang dia telah buat. Walaupun contoh dia dah niat pukul 10 malam, dia tidur, betul dia bangun, ya, tapi waktu dia tidur, dia tidak menafikan niat, yang ini tidak, dia tidak
menyalahi, yang dia tidak niat sebalik apa yang dia niat pada awal tadi, maka tetap dia dikira niat, dan dia niat itu masih dalam waktu yang diletakkan, yakni waktu malam, maka tak ada masalah. Okay. Cuma kita sebut tentang solat. Solat ni tempoh niat dia waktu takbir dia bukan waktu lain. Jadi setiap setiap perbahasan tu dia ada bab dia lah. Satu. Yang kedua itu tentang lafaz niat, tentang niat. Memang dalam mazhab Syafi'i kena niat setiap hari, setiap malam. Okay. Apa dia? Tak syarat dia kena sebut. Kalau dia niat dalam hati, dia tak syarat sebut. Kerana sebut ni bukan niat. Dia sebut nawaitu shawma wadin, tak syarat kena sebut. Itu lafaz niat, tak syarat. Itu bukan rukun. Yang rukun tu niat. Yang lafaz ni namanya lafaz niat. Lafaz niat bukan rukun. Yang rukun adalah niat. Lafaz niat bukan rukun. So kalau orang tu dia tak melafazkan niat, dia hanya se'alam. Dia se'alam betul dia apa? Se'alam pukul 5 bangun sahur. Tak cakap pun. Tapi waktu dia tulis itu dia niat tak? Niat, maka sah juga. Kerana bukan lafaz niat ini yang wajib. Kerana lafaz ini bukan wajib. Ini bukan niat. Niat itu adalah yang dalam hati. Walaupun dia tak lafaz. Kerana kaedah dia adalah niat, bukan lafaz niat. Jadi kalau orang itu dia dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tak niat setiap hari, maka tidak sah. Maksudnya kalau dia niat hari pertama, hari kedua dia tak niat, walaupun dia lupa, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah dia puasa esok hari, dan hari tersebut wajib dia qada 2 Syawal. Dan hari esoknya itu tak boleh dimakan. Contoh dia puasa hari pertama, malam tu dia tak niat. So yang kedua tu tak sah puasa dia, wajib atas dia tahan makan minum, dan wajib dia ganti pada 2 Syawal. Macam itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada kaedah para ulama ajar kita supaya niat puasa sebulan. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Tapi itu juga ada syarat ni. InsyaAllah dalam bab puasa kita bahaskan. Kita tak sebut dalam bab puasa, dalam bab solat insyaAllah. Jadi insyaAllah detail tentang ini nanti kalau dalam bab puasa, insyaAllah nanti kita bahaskan insyaAllah. Baik, jadi niat itu kita buat waktu sembahyang itu adalah pada lafaz takbir tadi. Waktu kita lafazkan takbir itu alif sampailah ra, pada tempoh itu kita kena hadirkan dalam hati kita niat. Ya. Metodologi dalam aksen niat dia. Jadi dia niat tu mesti dalam ada ayat nomor, kan? Dan dia pula kena merakumi masa tarat ta'yin, kan? Jadi bagi dia tu kita nak cakap dia monolog lah dia, sebab dia nak apa? Dia nak mengesahkan yang dia. Kita sebut bahawasanya kalau orang dia menolak, bukan tak sah juga sembahyang dia. Kerana waktu dia menolak tu dia niat juga. Kita tak kata kalau orang dia menolak waktu dia takbir tak sah sembahyang dia, sah juga sebab dia niat juga. Cuma bukanlah yang kita sebut niat yang dimaksudkan dengan niat itu adalah monolog, bukan. Itu yang kita cuba sampaikan. Tapi kalau orang dia monolog dalam hati waktu dia sembahyang, waktu dia takbir, sah sembahyang dia sah. Tapi yang dikatakan niat yang rukun itu bukan macam itu. Ini bukan sampai ke tahap macam itu. Memadai kalau dihadirkan, lintaskan sahaja cukup, tak perlu dia monolog pun. Tapi kalau dia monolog, sah juga sembahyang dia, tak ada masalah. Cuma kalau dia buat macam itu, kenapa kita sebutkan ini? Supaya orang dia tahu, dia faham kadar mana yang syarak tuntut, dan
kadar mana yang bukan dituntut, supaya tidak orang dia faham bahawasanya niat yang dituntut dalam syarak itu adalah kena buat monolog. Tak, bukan macam ini. Tapi yang dituntut dalam syarak itu adalah menghadirkan niat dalam hati itu. Itu sahaja. Tapi kalau dia buat monolog, soal sembahyang dia sah, kerana dia tetap buat niat juga. Jadi kita nak sampaikan kat sini adalah bukanlah yang dimaksudkan niat yang rukun itu sampai ke tahap buat monolog dalam hati kan. Tapi kalau orang buat sah. Cuma yang dimaksudkan niat dalam rukun itu adalah hadirkan niat dalam hati perbuatan kita buat apa. Itu maksudnya. Tak saja. Adanya kalau dulu lah kalau kita yang juga. Dia punya betul-betul kita macam tu. Dia memang dia ajar. Sebab tu kalau orang dapat jamak apa semua tu susah. Sebab lagi panjang masa. Ya, betul. Jadi sebab dia ajar tu adalah melafazkan niat, tapi lafaz niat itu dalam hati, bukan macam itu. Itu kita yang para ulama ajar yang sebenarnya yang macam saya sebut tadi itu. Jadi bukan maknanya kalau orang tu dia buat macam yang dah tersebar banyak orang buat monolog, yang ni semua ini tak sah, tak, kita tak cakap macam itu. Sah juga kerana tetap berlaku niat. Cuma yang kita nak sebut adalah sebahagian orang mereka buatkan dan mereka mewajibkan kena macam itu sehingga orang jadi was-was sampai dia tak boleh nak panjang sangat. Dia tak boleh nak monolog dalam hati kan. Tak masuk. Sampai sudah tak masuk. Sebab dia sangka kena monolog dalam hati. Itu masalah tu. Sebab yang sebenarnya tak perlu monolog dalam hati dia. Okay. Jadi harap ada yang salah faham lah. Kan? Jadi bukan kita kata orang yang monolog sah juga. Cuma nanti dia jawab Allah kan. Dia imam habis dulu dia perlu lagi. Kan? Masalah tu. Contoh saja. Okay, kita nak bagi faham kat sini kaedah. Kaedah tu kena faham kat mana. Dalam bab fiqh ni dia kena faham kaedah. Yang disebut kaedah rukun tu kat mana. Supaya kita tahu kadar yang wajib tu kat mana, yang sunat kat mana, supaya kita lebih jelas dan kita tak jadi was-was. Baik, jadi pada niat tempohnya waktu takbiratul itu. Okey. Jadi dia mesti kena hadirkan niat dalam hati. Okey. Itu adalah tempoh niat. Baik, seterusnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni makna apa? Yakni melafazkan takbir. Melafazkan takbir. Jadi rukunnya adalah rukun qauli, rukun ucapan, perkataan lidah kita ni. Jadi mesti seorang itu dia kena melafazkan takbir dengan cara yang betul. Okey, kena dia baca Allahu Akbar macam ini. Kalau tak macam itu salah. Tidak salah. Okey. Ada sebagai orang dia tergelincir sikit, dia tertambah waw pada akbar tu sebelumnya. Yang ini dia baca Allahu Akbar. Huwa ada bunyi waw tu. Sepatutnya akbar, Allahu Akbar. Tapi kerana dia tergelincir, dia baca Allahu Akbar. Dia tambah waw, dia tukar alif akbar tu kepada waw, jadi wakbar. Kalau dia lafaz macam ini, tidak sah solatnya. Kita bagi azan dulu.
Baik, jadi kalimah Allahu Akbar ini kena lafaz dengan cara yang betul. Kalau orang dia lafaz dengan cara yang salah, maka tidak sah solat dia. Jadi lafaz yang betul adalah Allahu Akbar. Macam itu. Okey. Nah, kalau ditambah waw, jadi dibaca Allahu Akbar, maka tidak sah. Dijadikan akbar itu hamzah itu jadi waw, akbar. Maka sebab dia tergelincir, dia tak jaga elok lafaz dia, maka tidak sah. Juga sebahagian orang dia panjangkan akbar. Dia baca, dia kata apa? Allahu Akbar. Ini juga tidak sah. Dan akbar tambah alif setelah ba. Asalnya akbar alif, ini hamzah, kaf, ba, ra, fa ya. Tapi dia jadi alif, kaf, ba, alif, ra. Ini 5. Ditambah ba alif. Dekat ba tu tambah alif, bagaimana? Maka jadi maknanya berubah. Haram orang yang buat macam ini. Sebab maknanya jadi makna kufur. Akbar maknanya adalah gendang. Gendang-gendang. Jadi kalau dikata Allahu Akbar, ini dia kata apa? Allah adalah gendang-gendang. A'udzubillah, ini kufur. Menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi sebagai orang tidak faham makna akbar, jadi haram. Tapi lihat, sebahagian orang mereka tidak belajar dan mereka ambil ringan sehingga mereka tak sedar perbuatan mereka itu memberi mudarat yang besar bagi diri mereka. Juga ada orang mereka azan. Ini satu tambahan faedah. Ada orang di azan ditambah akbar panjang. Ini jangan kita buat. Ya. Azan adalah dia guna azan lingkup apa sekali pun. Maka mesti lafaz dengan cara yang betul. Ya. Contoh ada saya dengar ya. Di azan contoh dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa macam itu? Kamu tahu tak apa makna itu? Kufur. Makna yang kufur. Ramai orang mereka buat macam ini. Kononnya tu ini skill dia sangka. Kan? Ini para ulama sebut dalam kitab. Ini tambahanlah, walaupun dalam kitab tak ni kitab ringkas. Saya sebut tambahan. Jadi tak boleh majang akbar, tak boleh. Orang yang buat ni haram, berdosa. Sebab itu mesti orang yang nak azan, dia nak iqamat pun kena pastikan dia semak bacaan dia itu dengan seorang ustaz supaya bacaan dia tidak dibaca dengan cara yang salah. Ya. Haram juga, haram. Kerana bukan uzur bagi dia. Bukan uzur. Kerana andai dia belajar, dia tahu. Sebagai orang dia sangka, kalau saya tak tahu hukum, maknanya tak apalah, tak ada apa-apa atas itu. Kalau dia ada juga orang dia sebut, dia kata, itu sangkaan dia. Kalau kau tak tahu hukum ni, tak apalah, kau jahil dulu, tak tahu apa. Kalau macam itu, semua orang kena jadi jahil lah, senang. Tak payah apa-apa, tak payah dia belajar. Sebab kalau belajar, buat dosa. Kalau tak belajar, dimaafkan, baik tak payah belajar. So kita semua jadi jahil sebab tak ada apa-apa antara kita nanti. Macam itu. Apa faedah pergi belajar? Pasti pergi belajar itu ada tuntutan yang perlu dibuat. Mesti yang belajar itu lagi afdal. Jadi kalau kaedah kata apa, kalau kamu jahil dimaafkan, ini misalkan dia orang tak sebut macam ini.
Kenapa tak sebut? Jadi kalau macam itu, semua orang tak payahlah berusaha untuk jadi tahu dalam ilmu agama. Semua kita pakai jahil. Sebab nanti senang. Saya tak tahu. Saya tak tahu. 40 tahun sebut saya tak tahu. Tak apa. Kalau macam itu, tak payahlah Nabi susah ajar kita hukum syarak. Biar baik Nabi kata, okey, silakan jahil semua umat tu sebab nanti tak ada apa-apa atas. Macam itu. Jangan. Subhanallah, sebahagian orang sangka macam ini, sebahagian dia sangka. Sedangkan apa? Dia nak tutup apa yang dia dapat. Jadi jawapannya adalah belajar. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita dah pernah buat, taubat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu jangan jemu kita belajar ilmu agama. Sebab kita belajar untuk kita keluarkan sebanyak mungkin kejahilan kita. Sebagai orang dia nanti belajar ni sekadar halut lima, sebab tak ada buat benda. Belajar tak amal. Belajar tak amal. Tak amal tu cerita lain kan. Kan? Tapi kalau tak ada yang boleh kita teruk kan. Sebagai orang juga dia sangka kalau jahil lagi afdal daripada orang yang belajar tapi tak amal. Tak salah. Orang yang belajar tidak amal lagi afdal daripada orang jahil. Lagi afdal. Kerana mana-mana keadaan sekalipun dengan ilmu mengangkat darjat seseorang. Yakni kalau orang tu dia belajar, dia tak beramal, dia lebih afdal daripada orang jahil. Yang beramal. Ya. Ya. Kerana orang yang jahil bila dia beramal, dia tak tahu cara beramal dengan betul. Buat tak sah juga. Orang yang belajar, dia tak beramal, tapi sekurang-kurangnya dia tahu yang betul yang salah. Dia tahu. Cuma mungkin bukan waktu itu dia buat yang betul. Tapi andai satu masa dia bertaubat, maka dia tahu bagaimana nak buat dengan betul. Dia tahu. Tapi orang ini yang jahil, dia buat dengan cara yang salah. Bila yang dia tahu betul? Setelah dia belajar. Kalau dia tak belajar, dia kekal dengan jahil sampai bila tak betul. Dan tak akan boleh dia buat dengan betul, melainkan mesti dia kena belajar dulu juga. Dan kalau dia kekal macam itu sampai dia mati, siapa afdal? Orang yang dia boleh afdal. Namun bukan maknanya kita suruh orang belajar tak beramal, tak. Yani kita sebut dari sudut keutamaan ataupun dari sudut kelebihan daripada seseorang. Yang ini saya bagi contoh. Ada sebahagian orang seperti ini, yakni contoh orang dia mengumpat. Mengumpat itu maknanya dia cakap tentang seseorang yang memang ada satu orang itu, tapi dia cakap di belakang pengetahuan dia, dan si tuan yang diumpat itu tak reda dengan apa yang dia cakap. Maka itu umpatan. Yang dicontoh orang ni, dia ni kuat makan. Maka seorang ni dia kata, cakap kat kawan dia, kau nampak dia kering, tapi makan 20 kali sehari. Dan orang ni tak suka dia cakap macam tu. Dan memang betul ada pada dia, bukan buat dusta. Maka dia cakap pada orang, namanya umpat. Tapi sebagai orang dia tak tahu itu adalah umpat. Dia kekal macam itu sebab dia tak belajar dalam tasawuf, dia tak belajar apakah itu mengumpat. Dia kekal macam itu dengan kejahilan dalam sangkaan itu bukan umpat dan aku tak buat salah apa-apa. Baik, adakah akan datang khatir ilham pada dia, aku nak taubat daripada salah? Tak akan. Kerana dia sedang pegang itu bukan salah. Bukan salah, dia akan kekal melainkan dia belajar. Baru dia tahu, oh punya sebelum ni salah. Tapi kalau dia jahil, waktu tu dia pegang aku, tak ada masalah. Itu bukan benda yang maksiat. Dia pegang sampai dia mati. Adakah akan sampai pada dia ilham yang dia akan taubat daripada dosa tadi? Sebab dia pun tak tahu itu dosa. Tapi andai orang tahu itu adalah dosa, umpat dia tahu, tapi dia buat juga. Ya, ni mungkin akan datang. Dia akan dah tua, dah apa, menyesal banyak dia ni, mulut tak jaga apa semua. Dan menyesal dia taubat. Allah Ta'ala berikan dia tahu. Akhirnya dia akan tahu. Dia akan tahu.
Sebab apa? Dahulu waktu dia buat, dia tahu dia kena buat salah. Maka boleh jadi akan datang, dia akan apa? Patah balik, dia akan taubat. Dahulu dia kena buat salah sebab dia tahu. Tapi orang yang jahil ni, adakah dia akan datang nanti dia itu kalau dia tak ada ilmu dia kata macam itu? Tak. Kerana dia sangka dia tidak buat salah. Kerana waktu tu dia pegang dia tak ada buat salah, dia tak ada buat maksiat, maka tak akan datang ilham pada dia yang dia buat dosa. Melainkan dia datang pergi baca orang. Oh dia tahu. Jadi orang yang ada ilmu macam mana sekalipun lagi afdal daripada orang jahil. Sebab itu Al-Imam Syafi'i dia sebut apa? Naumul alim afdalu min ibadatil juhal. Yani tidur orang alim lebih afdal daripada ibadah orang jahil. Kenapa? Orang itu banyak buat ibadah tapi dia jahil. Dia buat ibadah dengan cara salah. Semayang dia, solat dia, rukun tak betul, mandi wajib tak betul, solat tak betul, Fatihah tak betul, baca tak betul, itu tak betul, ini tak betul. Waktu tu dia tak tahu. Dia tak nak pun pergi belajar untuk betulkan. Dia kekal walaupun sejuta rakaat, adakah diterima oleh Allah? Tidak. Orang ini orang alim, dia tidur, dia niat dengan niat apa niat yang baik, maka dia dapat pahala walaupun dia tidur. Kerana dia tahu bagaimana niat yang menghasilkan pahala. Maka pasti orang yang ada ilmu afdal. Tapi bukan maksud dia ada ilmu tapi tak ada, tapi tak beramal. Tidak. Kerana tidak cukup untuk bawa bekalan di akhirat sekadar ada ilmu tak cukup. Tapi pasti dia adalah orang yang tidak ada ilmu. InsyaAllah akan datang kita bahaskan nanti boleh tulis insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Saya dah arahkan juga yang lain insyaAllah. Nanti Haji tulis malam, nanti sesi lain saya jawab insyaAllah. InsyaAllah. Baik, insyaAllah nanti saya jawab. Baik, kita akhirkan sikit dalam bab ni tadi. Sikit lagi. Okay. Sebelum kita habis masa kan. Okay, boleh sikit lagi dah. Sekali lagi kita habiskan bab ni, takbiratul ihram. Baik. Dan takbiratul ihram kita kata melafazkannya, maknanya kena disebut dengan betul Allahu Akbar. Baik, sebutan ni tadi volume dia, volume yang kita nak sebut kalimah Allahu Akbar ni takat mana? Adakah perlu kuat sampai imam dengar? Kan? Ada orang di situ kan, imam pakai mic, seluruhnya dah kuat dah. Dia soft limau, dia tak kena lagi kuat daripada imam. Takkan dengar. Adakah kena macam itu? Jadi apa yang ulama sebut yang ianya adalah rukun baginya, yakni kita sebut, yakni kita lafazkan ucapan Allahu Akbar itu sekira-kira didengari oleh telinga sendiri. Didengari oleh telinga sendiri dalam pada keadaan yang biasa. Yakni kalau kita duduk bilik seorang, kita baca volume dia macam itu, telinga kita dah boleh dengar dah. Maka volume macam itu dah sah, boleh. Tiba-tiba hari kejadian, tuan bilik yang sama, orang sebelah dia korek tanah korok kan. Tuan-tuan guna volume yang sama sebenarnya, tapi volume yang sama untuk hari ini waktu tu ada gangguan bunyi korok. Tuan-tuan sebut macam banyak semalam punya volume, tak dengar dah sebab bunyi dia lagi kuat. Sah juga. Sebab apa? Sebab kadarnya ibaratnya apa? Pada keadaan kebiasaan. Yang ini tak ada gangguan apa-apa bunyi. Volume macam itu telinga dah boleh dengar, maka mengadani. Kan contoh tuan-tuan tu kalau orang bunyi bising kan angin ke apa ke hujan lebat kan hujan lebat bising pula kan tak dengar apa. Kan bila sebut Allahu Akbar biasa nada macam itu sembahyang waktu keadaan biasa tak ada apa-apa dengar dia. Tapi waktu itu tak dengar. Adakah tak sah? Sah juga. Kenapa? Kayu ukurnya bukan pada waktu yang ada gangguan. Kayu ukurnya adalah pada waktu yang biasa. Okey. Jadi tak perlu sampai telinga 10 orang dengar. Kan? Sampai 10 orang dengar Allahu Akbar. Dia pula Allahu Akbar kan. Kita semua ada mana ni. Kita bukan macam dulu kan orang yang solat di belakang mereka jadi muballigh yang sampaikan takbir bagi yang belakang, bukan. Dan hati-hati
orang yang dia lafazkan takbir sehingga mengganggu kalau bersolat berjemaah, dia baca rukun qauli Fatihah ataupun takbir ataupun sebagainya ketika solat jemaah mengganggu sebelahnya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Juga orang yang kalau dia sembahyang dan dia berada berdekatan dengan orang yang sembahyang, dia bercakap sehingga cakap-cakap dia itu mengganggu orang ini, itu haram. Hati-hati. Jadi kita nak sembahyang pun kena ada ilmu kalau berjemaah. Sebagai orang dia jadi imam kedua tapi tak ada mic, kan? Sampai ke sudah, kan? Takbir dia kuat, Fatihah dia pun kuat juga, kan? Bagi salam pun dia kuat juga. Allah, dia lah terpaling khusyuk sekali, terpaling soleh sekali kononnya. Dan subhanallah, kita baca untuk kita dah, tak payah kita nak, kan? Anak baca kuat silakan pergi bilik ke rumah, kan? Balun kuat, akak memang silakan, tak ada masalah. Okay. Jadi apa? Yang sebelah tak okey ya. Lepas dia baca, dia pula jadi was-was. Tadi mana? Dia pun pening. Dia pun aku punya suara pun tak dengar dah. Kan dia baca campur pula dia was-was pula, kan. Sudah imam sekali lepas tu. Jadi ayat apa lepas ni? Ya. Subhanallah. Jadi kena tahu bila kita tak perlu dengar kuat sangat, cukup kita baca slow je. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Dan yang terakhir juga, ada orang yang tadi ni kuat sangat, ada orang langsung tak ada. Apa yang ada? Mulut dia. Dia sebut Allahu Akbar, tapi mulut umat kami, tapi lafaz hati. Suara tak ada. Lagi pula solat Zuhur, baca Fatihah, bagi salam pun tak ada. Apa dia? Masya Allah. Yang mesti kena sebut. Telinga kita kena dengar. Tak syarat semua orang dengar. Kita mesti kena sebut. Walaupun perlahan kita kena dengar. Alhamdulillah. Waktu salam pun sama juga. Nanti dia sebut dalam bahasa Assalamualaikum. Ini dia. Apa dia macam itu? Ada orang macam itu. Ya. Yang terakhir, angkat tangan ni. Yang angkat tangan ni bukan rukun, ini sunnah ya. Orang tu datang jadi imam, datang, kan? Allahu Akbar. Tu ni mazhab mana? Tak, saya nak bagi tentang faham saya. Kat mana rukun ni bukan rukun. Kalau waktu semayang kan, macam dia kan? Tu dia Allahu Akbar. Lepas tu kata, ni siapa pula mazhab mana pakai, kan? Allah akan masuk kat kocek. Gitu. Kan? Jadi ni tangan ni bukan rukun, ni sunnah je. Kalau orang tu dia takbir Allahu Akbar, tu letak, tak masalah. Cuma dia sudut sunnah, dia tak dapat pahala, tapi dia sudut suar-suar. Kena faham mana sunnah, mana rukun. Jadi ni ada orang duduk kelari, kan? Bawah telinga, atas ni, kan? Depan pula, dada gini, kan? Yang ni kalau kamu nak cerita bab sunat, silakan. Tapi kalau nak berbalah dalam bab sunat, ini bukan wajib. Bab sunat, yang ni ada orang itu, kalau dia faham, silakan ajar dia yang sunat. Tapi kalau dia buat yang sah, janganlah ingkar, bukan benda wajib. Benda yang sunat saja. Sunat, jangan kita galakkan buat. Tapi kalau orang tak buat, jangan marah dia. Apa macam itu? Jangan, bukan wajib. Sunat. Tapi sunat maknanya bukan kita tinggalkan. Sunat dituntut buat. Itu makna sunat lah. Sebagai orang sunat je, sunat tinggal. Tak terbalik, makruh kita tinggal. Sunat ni kena buat, digalakkan buat. Okey. Sampai sini untuk hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. InsyaAllah akan datang kita akan bahas rukun yang seterusnya juga. Berdiri pada solat fardu ini juga bab yang sangat penting. Kan ada ramai orang suka hati dia datang duduk terus. Dia tak tahu pembahasan berdiri bagi solat yang fardu ini macam mana.
InsyaAllah akan datang kita akan bahaskan. Sebagai orang dia duduk terus. Kalau dia duduk tanpa diusulkan, maka tidak sah solat fardu. Solat sunat tak ada masalah. InsyaAllah akan datang kita sebut sikit tentangnya. Kat mana yang diusulkan, bila diusulkan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua bapa kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunkanlah kami dalam syurga-Mu seperti mana Kau ampunkan kami pada malam ini. Ya Allah, ya Allah, dengan barakah majlis ilmu pada malam ini, ampunkan dosa-dosa kami, permudahkan segala urusan kami, kurniakan kesihatan bagi orang yang sakit daripada kalangan kami. Ya Allah, kurniakan kepada kami zuriat yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.